mulakan dengan membaca kitab Al-Fatihah. Al-Qadim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Yang dihormati kerajaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dan taufik dari Allah Taala dapat sama-sama kita berjumpa secara online pada malam ini untuk meneruskan pengajian kuliah usrah kita. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Adab Islam. Dan kita sambung tajuk yang kedua, Adab Bermusafir. Adab bermusafir. Jadi kita memang secara lumrahnya memang bermusafir. Sepanjang masa kita bermusafir. Sama ada untuk tujuan kerja, tujuan melancong, tujuan ibadat, maupun balik kampung dan sebagainya. Dan di sana ada rukhsah atau kelonggaran yang diberi oleh Islam kepada orang yang bermusafir. Antaranya ialah diharuskan untuk berbuka puasa, diharuskan solat jamak dan qasar, dan sebahagiannya diharuskan atau digugurkan padanya solat Jumaat. Kita bincang ada tajuknya pada malam ini insyaAllah. Ini menunjukkan kepada tasamuh atau toleransi Islam berumatnya dan bagaimana hukum itu diperketat dia dilonggarkan, tetapi bukan sampai tak ada terus. Contoh solat 5 waktu sehari semalam. Di musafir kita boleh jamak gabung dan pendekkan solat-solat yang contohnya Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Pelonggaran yang beri oleh Islam. Tapi solat tetap kena buat. Jadi antara adab bulan lepas, adab pertama anjuran meminta izin bagi orang nak bersafir, maknanya beritahu orang. Maklumkan kepada orang kita nak bermusafir. Tujuannya apa? Antaranya tujuannya untuk supaya orang ramai ni, terutama adik keluarga kita mendoakan keamanan keselamatan kita dalam musafir. Kedua, makruh hukumnya seseorang bermusafir sendiri. Ada hadis riwayat Abdullah bin Umar anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdah." Andai kata jika manusia itu tahu, faham bahayanya bersendirian, jalan seorang-seorang, bermusafir seorang-seorang, sebagaimana yang aku tahu, Nabi kata. Nabi tahu tapi Nabi tak beritahu lah apa bendanya. Nescaya tidak ada seorang penunggang atau bermusafir yang akan berjalan di malam hari seorang diri. Jadi tuan-tuan, walaupun disebut pada malam hari, tapi hadis ini secara umumnya termasuk siang hari. Makruh artinya bukan tak boleh. Boleh. Makruh tidak digalakkan bermusafir seorang diri. Kecuali pada perkara-perkara yang uruf, yang telah menjadi kebiasaan adat. Contoh, kalau dia bekerja memang kerja jauh. Dia bekerja. Ada orang duduk di Lancang sana kan. Temeluh sampai Temeluh tu Lancang. Kerja di KL.
Pulang alik lebih 81 km. Takkan dia nak kena ada teman setiap hari. Kan? So itu tak perlulah sebab orang tahu dah dia pergi bekerja. Apa dia tengah jalan orang tahu dia bekerja. Itu harus seorang diri pada perkara-perkara yang uruf atau pada perjalanan yang tidak terlalu jauh boleh. Macam perjalanan yang jauh. Tamu yang suka melancong kan, luar negara dan sebagainya. Pergilah secara berombongan. Terutama pada malam hari. Nabi kata dia pada malam hari. Walaupun hadis ini juga bukan pada siang hari. Pada malam hari. Kenapa? Tengok balik surah Al-Falaq. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsatil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan Allah Ta'ala yang menguasai subuh daripada kejahatan makhluk yang diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap begitu. Allah sebut malam ni waktu orang buat jahat. Dan daripada kejahatan makhluk-makhluk penyihir yang meniup simpulan-simpulan talinya. Jadi orang buat jahat ni biasanya malam, siang dia tidur. Orang nak meniup-niupkan sihir, hantar sihir, hantar umpamanya pada siang, pada malam hari, siang tu orang tidur. Kan? Lepas tu Nabi kata, bahaya. Jalan seorang-seorang. Tapi ni juga tuan-tuan uruf jugalah kan. Hari ni kita jalan malam pun dah tak gelap dah dulu. Kalau highway tu terang juga, kereta banyak. Zaman dulu-dulu ni memang gelap sungguh. Maka itu tak digalakkan sampai waktu malam. Dan lebih-lebih bersendirian. Tapi kalau dah ramai-ramai tak ada masalah. Kerana itu dia kata ni, malam hari disebutkan secara ringkas kerana malam hari lebih banyak kejahatan dan lebih besar risikonya. Ketiga, kenapa Nabi larang? Larangan bermaksud makruh, berjalan atau bermusafir seorang-seorang diri. Kerana ada hadis Nabi di bawah tu tuan-tuan. Ar-rakibu syaitanu, ar-rakibani syaitanani, wa-thalathatu rakbun. Orang yang bermusafir seorang diri adalah seorang syaitan. Sudah. Ini yang tidak ada sebab yang diharuskan syarak lah. Berdua adalah dua orang syaitan, sedangkan yang bertiga atau lebih itu adalah dipanggil rombongan. Menurut ulama Al-Khattabi, maksud hadis ini ialah syaitan itu ialah perangai atau perbuatan syaitan. Bukanlah syaitan yang hakiki. Maksud Nabi ialah perangai-perangai syaitan. Kenapa? Kerana hal itu merupakan perbuatan yang diseru dan diminta oleh syaitan. Memang syaitan suruh jalan seorang-seorang. Dan jadi kenapa kena bersiga ni? Contohnya lain kat sebelah tu kan. Bila seorang-seorang ni, contoh. Pergi tempat-tempat tak elok, kita tidak ada orang yang akan menasihati kita. Kita tak ada orang yang kita nak segan, kita malu. Kita akan buat kejahatan, maksiat seumpamanya. Kalau kita bertiga ni, ramai tuan-tuan, kita malu kat orang. Sekurang-kurangnya kita malu kat orang. Kan? Jadi kita tak buat benda yang tidak sepatutnya. Orang yang bermusafir seorang diri, menurut Al-Khattabi, andai kata dia mati, kalau dia mati tu jalan. Kita pergi, contohnya kita pergi musafir ke China, ke Jepun, ke mana-mana lah tuan-tuan, seorang-seorang diri ni kan. Apa-apa jadi tengah jalan, siapa nak ambil tahu tentang hal kita, mati ke, cedera, aksiden sebagainya, ada peperangan, tiba-tiba peperangan. So, menyusahkan bukan saja kita, tapi juga ada keluarga di rumah kita, di negara kita ni. Kan? Maka tidak ada orang yang akan memandikan. Zaman Nabi SAW tu, zaman-zaman dulu lah kan. Pada pasir tu memang siapa nak mandikan kita, nak uruskan jenazah kita. Pada zaman moden ni pun, dia akan menyusahkan lah. Menguburkannya, mengurus segala keperluannya. Juga tidak ada orang yang boleh menerima wasiat untuk mengurus satu benda dan membawanya kepada keluarganya, tidak ada yang memberikan khabar kepada mereka. Juga tidak ada orang yang membantu membawa bekalan selama dalam perjalanan. Atau betul bekalan, seorang-seorang lah kita tuan-tuan. Kita baca banyak dalam medsos dan juga akhbar sebab kita dalam berita dan sebagainya kan.
ada rakyat Malaysia yang ditangkap di mana-mana negara disabitkan kes dadah sebagainya, mengikut dalam penjara, tak ada orang nak bully kan, seorang-seorang dia kan, yang sakit dan sebagainya. Sedangkan jika mereka bermusafir bertiga, maka mereka boleh tolong menolong, berbahagi tugas, bergilir menjaga, dan yang paling penting melaksanakan solat berjamaah dan memperolehi bahagian di dalam jamaah. Jadi kesimpulan tuan-tuan, eloklah kita berrombongan atau sebagai konvoi berjamaah. 3. Anjuran memilih ketua rombongan dan perjalanan. So, kalau kita pergi konvoi, kita pergi ramai-ramai rombongan, lebih dari 3 orang, disunatkan untuk melantik seorang ketua. Agama Islam menganjurkan, menyeru dan memberikan dorongan untuk berjamaah, bukannya berpecah belah. Alaikum bil jamaah. Nabi kata, kamu berjamaah dalam satu jamaah, satu kumpulan, jangan berpecah-pecah. Sebagai hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammaru ahadahum." Apabila ada 3 orang yang keluar dalam satu perjalanan, maka dah memilih salah satu dari mereka menjadi amir, ketua rombongan. So, bila dah lantik sebagai amir, dia kita kena akur, kita kena taat dan patuh kepada amir pada perkara yang tidak melanggar hukum syarak. Bermusafir adalah salah satu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kumpulan dan keterikatan antara orang ramai. Oleh kerana itu dianjurkan bagi mereka yang bermusafir secara berombongan yang berjumlah 3 orang ke atas agar mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Chief leader, dia panggil leader kan, kalau kita pergi rombongan dia panggil leader. Tugasnya ialah memimpin dan mengurus segala sesuatu untuk kepentingan mereka bersama. So, kalau nak pilih pemimpin dalam bermusafir, tuan-tuan, pilih yang paling banyak pengalaman di tempat itu. Kan? Paling banyak pengalaman bermusafir. Kita kali pertama pergi tak payah nak mengada, nak tawarkan diri. Sebagai pemimpin, pilih orang yang paling banyak pengalaman bermusafir. Dan kita nak pergi, nak masuk airport tak reti lagi kan. Jadi pilih yang reti. Kan? Pilih yang ada ilmu tentang musafir. Yang paling banyak pengalaman, yang paling banyak ilmu tentang tempat yang dituju itu. Sebenarnya harus dipatuhi oleh semua anggota rombongan. Syarat tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu mana-mana syarat pemimpin. Sami'na wa ta'na itu kepada perkara yang syar'i sahaja. Ada perkara yang tidak patuh syarak, wajib kita ingkar. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka akan memiliki kesatuan niat dan kebersihan hati. Mereka boleh menyelesaikan urusan mereka dan perjalanan itu tanpa ada kekecohan atau kekurangan antara mereka. Anjuran Nabi SAW untuk memilih ketua rombongan bagi mereka musafir bertiga atau lebih itu merupakan peringatan, warning daripada baginda terhadap persatuan yang lebih besar. Wallahu a'lam katanya. Maknanya tuan-tuan, Nabi nak cerita kat sini, nak beritahu kepada kita bahawa kalau musafir 3 orang tu pun kau kena pilih pemimpin, ini kan pula pada perkara yang lebih besar. Pilih pemimpin masyarakat, ketua kampung, pilih pemimpin masjid, surau, pilih pemimpin peringkat DUN, parlimen dan sebagainya. Lagi-lagilah kena berhati-hati. Kan? 4. Larangan membawa anjing dan loceng dalam perjalanan. Ada buat pet lah, dia punya anjing. Kan? Zaman sekarang ni kan, zaman Nabi pun ada orang bawa anjing, bela anjing sebagai pet, zaman kita lagi-lagi dah ada. Liberal. Masyarakat liberal. Kan? Semua boleh. Jadi Nabi dah tegur lama dah. Sebab apa Nabi tahu akan datang berlaku juga pada zaman sekarang ni. Rasulullah SAW melarang membawa anjing dan loceng dalam perjalanan. Kenapa disebut loceng? Ada huraian lepas ini. Dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, la tashabul malaikah rufqatan fiha kalb
wala jaras. Malaikat tidak menemani rombongan yang di dalamnya terdapat anjing atau kucing. Jadi anjing tuan-tuan harus tak bela anjing, harus bela anjing untuk menjaga keselamatan rumah, menjaga kebun, menjaga kedai, bisnes dan sebagainya. Bukan untuk anjing peliharaan. Anjing itu dibela untuk berkhidmat kepada kita. Jaga kebun, jaga rumah, jaga harta benda kita. Itu sahaja. Jadi kalau dibuat sebagai peliharaan, pets, dibawa sekali bermusafir, hukumnya Nabi kata tak boleh, haram. Kerana malaikat rahmat. Malaikat yang tak bersama ni malaikat rahmat. Tidak menurunkan rahmat kepada rumah yang ada di dalamnya anjing. Sebab tu kalau bela anjing yang masuk dalam rumah sekadar untuk jaga keselamatan harta benda sahaja. Malaikat maut masuk. Dia tak kira anjing yang dia tak ada, dia masuk juga. Malaikat rahmat tak masuk. Adapun membawa loceng, disebabkan loceng adalah suruhan syaitan. Al-jaras mazamiru syaitan. Loceng adalah suruhan syaitan. Tengok apa maksud suruhan syaitan? Kan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ada yang berpendapat bahawa penyebab keengganan malaikat, iaitu malaikat rahmat terhadap loceng, ialah kerana loceng itu mirip dengan loceng gereja. Ting, 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 ting. Kerana orang kafir biasanya menggunakan loceng. Bagaimana Hindu, bila masuk waktu penyembahan itu, dia akan bunyikan loceng lah. Tuan-tuan pergi tengok lalu tepi kuih Hindu. Ting, 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 ting. Termasuk juga gereja Kristian dan sebagainya menggunakan loceng. Kan? Hanya Islam saja yang ada azan. Panggil orang semayang. Ada kalimah-kalimah tu. Atau kerana benda itu termasuk antara benda tergantung yang dilarang. Dan ada juga pendapat bahawa penyebabnya ialah kerana malaikat tak suka suara loceng. Okey. Baik tuan-tuan. Ringkasnya. Apakah orang yang musafir dengan bawa loceng sama dengan alat muzik? Kata sebagian ulama sama. Tak ada bezanya. Kita pergi musafir bawa gitar. Biasanya bawa gitar, bawa seruling. Zaman dulu bawa recorder. Itu bab lain lah. Bab keharusan menggunakan alat-alat muzik. Adapun mulai alasan larangan membawa anjing, dan perjalanan ada mendapat bahawa ketika anjing itu, kecuali anjing pengembala dan pemburu, tidak boleh dimiliki. Maka pemiliknya mendapat perhatian dalam bentuk dijauhi oleh malaikat. Akibatnya orang itu tidak boleh mendapat barakah istighfar daripada para malaikat. Namun ada juga yang berpendapat kerana anjing itu najis. Allah berat. Susah kita nak ibadat. Nak sertu. Kan? Susahlah untuk beribadat. Jadi bab ni kita tak terlibat kot. Tak ada kita beranjing. Tak adalah kita bawa loceng sebagainya, muzik sebagainya. Nombor 5 ni sedap. Nombor 5 ni penting. Larangan bermusafir tanpa mahram bagi wanita. Iaitu bagi wanita. Lelaki tak terlibat lah. Sekarang ni macam-macam solo travelling. Kan? Bagaimana hukum orang perempuan yang pergi misi bantuan, banjir ke, pergi dekat kawasan perang ke, pergi kalau musim korban tu kan, hari haji tu pergi korban di Kemboja dan sebagainya lah. Ataupun pergi melancong, pergi minta ilmu. Ramai, perempuan ramai belajar luar negara. Kan? Tengok di sini, agama Islam melarang seorang wanita bermusafir tanpa ditemani mahramnya. Mahram ni siapa? Wali dia. Kalau dia belum kahwin, wali dia. Bapak dia, kalau bapak tak ada, mana-mana wali dia lah. Kan? Ataupun suami dia. Suami tak ada, mungkin anak meninggal, anak dia. Anak saudara betul dia. Kan? Pak saudara dia. Tok saudara dia. Tok dia, itu mahram dia. Kerana hal itu boleh menimbulkan fitnah bagi dirinya dan kaum lelaki yang ada di sekelilingnya.
Banyak hadis yang berbicara tentang hal ini. Satunya, sabda Nabi SAW, La yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa laylatin laysa ma'ha hurmatun. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bermusafir sepanjang sehari semalam tanpa ditemani mahram. La yuhillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata laylatin illa wa ma'ha rajulun tu hurmatin minha. Tidak halal bagi orang wanita muslimat untuk bermusafir selama satu malam kecuali ditemani oleh lelaki yang menjadi mahramnya. Hadis lain, la tusafiru al-mar'atu illa ma'zi mahram. Al-Bukhari. Jangan wanita bermusafir melainkan dengan mahramnya. Banyak tu hadis tu. La yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'ha mahramun faqama rajulun faqala ya Rasulullah uktubtu fi ghazwat kada wa kada wa kharajati imra'ati hajatan qalat hab fahujja imra'atak. Jangan sekali-kali seorang lelaki berada di tempat sepi seorang wanita. Maknanya kalwat. Dan jangan sekali-kali seorang wanita bermusafir kecuali ditemani oleh mahramnya. Kemudian seorang lelaki berdiri seraya berkata, Ya Rasulullah, aku sudah mendapat tugas dan perang. Begini dan begini. Sementara isteri aku pergi haji. Baginda lantas bersabda, berangkatlah pergi haji bersama isterimu. Okey. Okey, tuan-tuan. Hukum solo travelling bagi wanita. So, di sana ada beberapa hukum dan pendapat. Pertama, tengok pada haji. Hadis ni kata haji, tentang haji. Tentang haji. Pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali haram tanpa mahram. Wajib bermahram. Pendapat Syafi'i dan Maliki. Imam Syafi'i dan Maliki, mazhab Syafi'i dan Maliki harus tanpa mahram pergi haji dengan syarat memenuhi syarat wajib haji berkemampuan. Ada harta pergi dan balik. Dan kalau dia tidak ada suami, tidak ada mahram, dia boleh bersama dengan wanita-wanita yang thiqah dia panggil. Tu yang pergi umrah tu. Sekarang ni dah longgar hukum dia boleh pergi dengan sekumpulan wanita lebih 2 orang. Yang thiqah. Thiqah bermaksud yang dipercayai kehormatan dirinya. Yang dipercayai keimanan dia tu. Amalan ibadat dia tu. Bukan boleh suka-suka je mana-mana perempuan. Tak. Mesti perempuan yang thiqah. Tu haji. Yang wajib. Ada pun umrah sunat, melancong, ziarah family, pergi belajar, misi bantuan, tengok keadaan. Jauh dekat. Okey. Kalau jarak tu dekat, kata Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Hanafi dan Hanbali, harus. Okay. Musafir sini bukanlah semata-mata 81 km tu, keluar dari rumah musafir. Okay. Kalau jauh, jumhur ulama tak boleh tanpa mahram. Okay. Dan mazhab Syafi'i, perempuan boleh bermusafir solo walaupun jauh dengan syarat yang ketat. Okay. Yang pertama, dia aman. Dia dipanggil aman, selamat. Aman dari segi agama dia. Dia boleh jaga agama dia, jaga Islam dia. Kuat pegangan agama dia. Aman segi diri dia tu boleh dijamin selamat. Okay. Ni tak ada tuan-tuan dalam kitab ni tambahan. Okay. Maruah dia boleh jaga maruah diri dia. Tidak terlibat dengan kemaksiat di sana nanti. Aman ke destinasi dia bukan pergi tempat perang. Kalau nak pergi ke Palestin tak boleh lah. Tempat yang berkonflik, berbahaya. Ini kan wanita. Atau tempat-tempat yang terkenal dengan kejahatan.
yang memang tak selamat kalau pergi seorang-seorang. Dan dia pergi tu laluan-laluan yang umum. Kan? Bukan laluan-laluan yang pelik. Kalau dia pergi ke dalam hutan, nak pergi seorang-seorang, ni bahaya dah. Tak boleh. Itu tak aman. Walaupun dia seorang yang berjua kental, seorang yang traveller, nak pergi ke hutan, apa nama tu, taman negara, itu kawasan yang tidak selamat. Kalau berseorangan sunyi, bahaya. Okay? Dan juga mesti mendapat izin daripada wali dia atau mahram dia. Tak boleh pergi saja kalau dia kena izin wali dia. Kalau wali tak bagi, tak haram juga pergi. Kan? Taat al-walidain. Wajib taat kepada kedua bapa dia. Dan kalau dia dah kahwin, dia ada mahram yang utama dia apa? Suami dia. Tu syarat utama dia, izin suami kalau dia sudah berkahwin. Kalau suami tak bagi, haram dia pergi. Nak pergi ke masjid tak boleh. Kan? Nak pergi umrah pun tak boleh. Ini kan pula nak pergi ke melancong sebagainya. Wajib dah dia minta izin mahram dia. Ya? Jadi syarat di sini ialah aman. Bukanlah tak boleh secara mutlak. Adapun kalau mazhab Hambali, Hanafi dia memang strict. Sebab perempuan ni dia memang very very strict. Itu bergantung kepada sosioekonomi setempat lah. Mazhab-mazhab ni kadang-kadang dia berbeza dari segi uruf. Dia panggil uruf. Situasi semasa. Tempat. Rangai orang tu sendiri. Orang Melayu lain. Dia tak macam orang Arab. Kan? Baik. Tengok yang keenam. Keenam. Kita skip lah yang keenam. Anjuran bermusafir pada pagi hari Khamis. Kan? Ini pada hari Khamis. Sunat. Kalaulah kita ada masa yang panjang. Kan? Kita kerja sendiri boleh lah kita atur masa kita. Buat hari Khamis pagi. Kan? Tapi kalau kita kerja dengan orang, terikat dengan majikan, tak boleh pergilah Khamis tu kalau kita minta cuti. Ini kalau kita ada kelapangan, kita ada kesenangan sendiri-sendiri. Kan? Kalau terikat, tak terikat dalam benda ni. Salah satu penunjuk Nabi SAW dalam masalah musafir ialah bahawa baginda suka musafir pada pagi hari Khamis. Kan? Tuan-tuan Islam ni dicuti hari Jumaat, tuan-tuan. Sepatutnya memang tak ada ayat Quran. Hadis Nabi suruh cuti hari Jumaat. Bahkan ada ayat Quran suruh lepas Jumaat bekerja. Cari rezeki. Maksud hadis tu, ayat tu bukan suruh kerja hari Jumaat. Maksud ayat itu ialah فَإِذَا قُلْتُ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Bila selesai solat Jumaat, berteraburlah kamu atas muka bumi, cari kelebihan Allah Ta'ala. Ayat itu menunjukkan bahawa harus cari rezeki, kelebihan dunia selepas sembahyang Jumaat dan tak boleh sebelum sembahyang Jumaat. Kan? Sebab tu bila cuti Jumaat, Nabi mula pada musafir pada hari Khamis. Sebab apa? Hari Jumaat hari beribadah yang paling utama untuk Islam. Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Jumaat tu terlalu banyak kelebihan beribadat. Nabi tak nak miss tu. Waktu Nabi start musafir pada hari Khamis. Kan? Antaranya lah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Bahawa Nabi SAW keluar pada hari Khamis pada perang Tabuk dan memang baginda dahulu suka keluar pada hari Khamis. Qallama kana Rasulullah SAW yakhruju idza arada safar illa yaumal khamis. Jarang sekali Rasulullah SAW keluar ketika hendak bermusafir kecuali pada hari Khamis. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu paginya. Bagaimana hukum bermusafir pada hari Khamis? Pada hari Jumaat. Okey, ini yang paling penting lah. Okey. Apa hukum musafir pada hari Jumaat? Harus, tak ada masalah pun. Cuma dia berkait dengan solat Jumaat. Gugur tak gugur, total solat Jumaat. Jika musafir pada hari Jumaat. Maka di sana dalam mazhab Syafi'i ada dua kaul, ada dua pendapat. Yang mu'tamad. Kalau keluar bermusafir sebelum solat subuh. Sebelum masuk waktu fajar. Sebelum masuk waktu subuh. Subuh sekarang pukul 5.50 contoh. Kita keluar sebelum 5.50.
kereta kita bergolek, maka gugur ke atasnya solat Jumaat. Maknanya dia diharuskan untuk tidak solat Jumaat. Okay, clear? Okay. Tetapi jika dia berniat bermukim melebihi 4 hari, masuk pagi pergi dan balik, wajib solat Jumaat. Contoh kita nak balik kampung, seminggu sampai 7 hari. Kita keluar sebelum fajar. Betul. Tapi kita dah niat nak duduk sana seminggu. Balik raya. Okay? Maka kita tak gugur sembahyang Jumaat sebab kita sudah dikira hendak bermukim. Begitu. Dan pendapat yang dhaif tetapi boleh digunakan pakai sekarang ni, bahkan pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Okay. Kata Imam An-Nawawi, kalau kita keluar selepas subuh, okay, dan sebelum masuk waktu zuhur, gugur solat Jumaat juga. Tu boleh. Gunalah pendapat mana tuan-tuan. Kan? Tengah pendapat kata lepas subuh kena sembahyang Jumaat. Wajib. Pendapat Imam Nawawi, sebelum ke selepas tetap gugur Jumaat. Maka inilah yang boleh digunakan pakai rukhsah ini, keluasan syariat Islam ini, pentingnya khilaf ni. Ni khilaf ni penting ni. Pada perkara furu' ni khilaf ni penting. Bila ada khilaf maka hidup kita senang. Kan? Kalau kita terikat satu mazhab saja, payahlah tuan-tuan hidup ni. Kan? Lepas tu yang balas benda khilaf ni sebab khilaf ummati rahmah. Khilaf umatku itulah satu rahmat kepada manusia. Jadi luaslah Islam tu, luas. Kan? Kata Ustaz Azad Idrus, kita boleh cek kalau kita boleh kontrol keadaan kereta kita sendiri, tak ada masalah lah. Kan? Maknanya kalau kita bawa kereta kita sendiri dan keadaan Malaysia tuan-tuan, bersepah masjid, surah Jumaat bersepah. Kita keluar lepas masuk subuh. Sebelum dah masuk waktu zuhur tu, maksudnya kita boleh exit di lebuh raya, mana-mana lebuh raya kita exit, betul? Kan balik ke Perlis, berapa belah exit, berapa puluh exit kita ada. Sampai Tapah contohnya, dah masuk waktu kita pun exit. Cari masjid, berlambak masjid. Tak ada alasan untuk kita tidak solat Jumaat. Sebab kecuali tempat yang memang susah lah. Mungkin Sabah Sarawak, tempat pedalaman, payah masjid, tak jumpa masjid, itu tak ada masalah. Kan? Dan kalau kita menggunakan kenderaan awam, kita tak boleh kontrol waktu tu. Naik bas ke, naik kereta api ke, naik flight, kita tak boleh kontrol waktu, kita dah beli tiket waktu tu. Kan? Waktu tiket kita flight tu pukul 9 pagi 10 pagi. Kan? Jadi kita guna pendapat bahawa gugur solat Jumaat, kesukaran tu, masyakkah, kesusahan. Okey. Tapi kalau saya lah, sebab kita bawa kenderaan sendiri, lepas subuh ke, tersinggah je lah Jumaat. Tak sedap hati tu kalau tak sembahyang Jumaat kan. Pulang pada masing-masing. Tapi kalau kenderaan awam yang kita boleh kontrol, kita guna pendapat gugur solat Jumaat. Baik. Next, nombor 7. Doa dan zikir bagi orang yang bermusafir. Ini penting ni, ini bersunat kita. Kenapa Nabi ajar ni zikir-zikir, doa-doa bagi orang musafir, supaya musafir kita itu dirahmati oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Ta'ala, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendatangkan pahala yang besar kepada kita. Maknanya tuan-tuan, musafir itu adalah juga ibadah. Yang mendatangkan pahala bagi kita jika kita ikut adab dan syarat-syaratnya. Jadi banyaklah doa ni. Kan? Contoh doa yang kita biasa baca. Ayat Quran tu sebenarnya Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa yang paling demo kita baca. Maksudnya Allah Tuhan telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kemudian dibaca Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak bacalah tuan-tuan apa-apa pun. Ini yang dianjurkan dalam kitab ni lah. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Ya Allah Tuhan, engkau sesungguhnya aku menzalimi diri aku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa melainkan engkau. Tengok tuan-tuan, kita nak musafir pun kita istighfar Subhanahu Wa Taala, minta ampun Subhanahu Wa Taala, sebab tak tahu kita selamat tak selamat tengah jalan. Accident ke nauzubillah, meninggal sebagainya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebab dosa-dosa kita tu Allah kafarah kepada kita tengah jalan dan sebagainya. Maka kita minta ampun Allah Taala supaya tidak diberi sesuatu yang bahaya kepada kita dalam perjalanan. Ya. Doa ketika dan ada hadis Nabi, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Maksudnya kami, kata Nabi, apabila kami mendaki, zaman Nabi naik unta, naik kuda, jalan kaki, naik mendaki, tak kira lah naik apa-apa kenderaan, jalan kaki ke, naik motor ke, naik basikal ke, naik kereta, naik lori, naik bas ke, bila mendaki, kabbarna, kita sebut Allahu Akbar. Ya? Kita nak balik pada timur, lalu di Karak Highway tu kan memang banyak tu naik bukit. Kita bertakbir. Pelan-pelan dah tuan-tuan dengan kita je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa idza nazalna, dan bila kami turun. Naik turun bukit tu. Sabbahna, kita sebut subhanallah. Naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Senang je tu, pahala kan. Niat ittiba' sunnah. Dan niat aku ikut sunnah Nabi. Kita pun sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah mendata, dah menurun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Doa ketika berangkat dan ketika pulang. Ada tak? Ada lagi, ada. Betul tu. Sampai situ je ke, Cik? Ada lagi okay, banyak juga kan? Okay. Panjanglah tuan-tuan. Ibn Umar mengatakan ketika duduk di atas unta untuk musafir dalam membaca takbir Allah Akbar 3 kali. So kita sekarang ni kiaslah keadaan kita tu kepada kereta. Kan masuk dalam kereta, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, macam-macam doa kita baca tuan-tuan. Kalau tak ni panjang-panjang sangat kita tak baca juga tuan-tuan. Kita baca dia yang boleh-boleh pendek sikit-sikit. Subhanalladzi tu memang kita bacalah. Subhanalladzi sakhkhara hadha tu tak ada masalah kita baca. Dan ada untuk guru pesan. Baca ayat surah Yasin tu kan. Benda tu ayat tu. Allah Akbar suruh baca kan. Allah sallallahu Muhammad. Jadi dia dah ni apa nama ni dia main lupa tak ada mari pula. Waja'alna min baini aydihim sadda min khafin sadda fa aghshaynahum la yubsirun. Ni ulama-ulama ajar. Tok guru kita ajar. Terutama musim-musim pandemik COVID itu sebagainya, dan hari ni pun macam-macam penyakit sebagainya tuan-tuan. Baru bahaya tengah-tengah jalan tuan-tuan. Dan amalan tok guru dulu dah. Sebelum keluar rumah dia baca ayat ni supaya jaga rumah sendiri. Jaga rumah dah. Kita bertawassul dengan ayat Quran lah. Waja'alna min bain aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum hum la yubsirun. Baca 7 kali. Guru ajarlah dan baca 7 kali. Niat supaya Allah Ta'ala pelihara musafir dalam kereta. Jangan kamu pergi musafir, kerja pun baca. Sebab dalam perjalanan kita tak tahu apa-apa jadi. Macam-macam benda boleh jadi. Dan supaya Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada mara bahaya. Perkara yang tak elok kan. Tuan-tuan boleh tengok tu banyak tu. Kita tak baca lah banyak tu kan. Semasa baginda kembali dan bawah. Semasa baginda kembali. Baginda juga membaca doa itu dan menambah dengan bacaannya. Ayibuna ta'ibuna amiduna li rabbina hamidun. Kami kembali bertaubat beribadah memuji kepada Tuhan kami. Ataupun la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku hamdu qadir. Okey. Pokoknya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu kita baca juga ayat apa ni zikir selepas solat, kita baca juga ketika balik daripada bermusafir. Zikir ketika meniti jalan curam dan turun ke lembah ni yang macam saya baca hadis tadi. Kunna idza fa'idna tu. Okey. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza alaw thanaya kabbaru idza habatu sabbahu fa wudi'atis salah ala zalik. Dan dahulu Nabi sallam bersama pasukannya, iaitu pasukan perang lah, pergi berjihad perjalanan Allah.
ketika menaiki jalan yang terjal, maksud jalan terjal naik jalan yang curam maka mereka membaca takbir, dan ketika turun mereka membaca tasbih. Kemudian solat dikurangkan atas dasar itu sebab solat qasar, bermusafir. Doa ketika masih kampung atau selainnya, tersinggah kat mana-mana, tersinggah kat mana-mana kan. Contoh kita berjalan, kita singgah di RNR kan, kita nak baca apa? Itu ayat itu. Allahumma rabbis samawati ma adlalna wa rabbul ardin wa ma aqlalna wa rabbus syayatin wa adlalna wa rabbur riyah ma zaraina as'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khair ahliha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha syarri ma fiha. Ya Allah, Tuhan bagi langit dan apa di daunginya, Tuhan bagi bumi dan apa dipikulnya, Tuhan bagi syaitan apa disesatkannya, Tuhan bagi angin dan apa diterbangkannya. Aku minta kepadamu kebaikan kampung ini dan juga kebaikan warganya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya, kejahatan warganya dan kejahatan yang lain yang ada di dalamnya. Panjang kan tuan-tuan? Panjang. Kita baca yang pendek sudahlah. Na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kan? Ini biasa dengarkan yang pendek dengan na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada segala kejahatan makhluk. Ini penting tuan-tuan. Kamu ada anak kecil, berhenti tengah jalan dan sebagainya. Macam-macam benda yang di luar penglihatan kasar kita kan. So kita baca doa ni, berhenti, kita baca na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Okey. Ikhtiar kita, doa kita Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang jahat, kejahatan makhluk. Kan? Kita pernah dengar kan dulu kalau pergi tapah, contoh orang takut nak berhenti satu taman dululah. Santau sebagainya. Kita amalkan bacaan doa ini, mengelakkan diri daripada terkena benda-benda jahat ni. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum." Ada 3 jenis doa yang mustajab, yang Allah Ta'ala makbulkan, cepat Allah Ta'ala terima dan tidak ada keraguan tentang hal itu. Pertama, doa orang tua, doa ibu bapa kepada anak-anak dia. Yang kedua, doa musafir, wa da'watul musafir. Jadi, ada kawan-kawan yang bermusafir di kampung, kita minta dia doa kepada kita. Kau dah musafir, doalah kepada aku. Ataupun kita sendiri berdoa. Masa musafir tu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Nabi buat kita berdoalah apa-apa tuan-tuan. Apa hajat kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Nabi kata tidak ditolak doa orang yang bermusafir, wada'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. 3 jenis doa yang mustajab, yang Allah cepat makbulkan. Solat sunat dan perjalanan. Okey. Disunatkan kita solat, terutama sebelum kita bermusafir. Pada zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, melakukan perkara yang dipanggil khurafat, tahyul. Sebelum dia bermusafir, dia akan, orang-orang Arab jahiliyah ini akan melepaskan burung, dia panggil tatayur. Tatayur ni dia menggunakan burung, merpati ke apa, dia lepaskan burung. Kalau burung tu terbang belah kanan, tu it's a good luck. Bagus untuk musafir. Kalau burung tu terbang belah kiri, bad luck, tak boleh musafir. Kena sebulan kawan tu terbang belah kiri, tak pergi manalah kawan tu. Tu kejahilan. Benda yang khurafat. Okay? Jadi masyarakat Melayu dulu pun ada pelik-pelik juga. Dia kata kalau dah musafir jalan jauh tu, kalau tengah jalan jumpa biawak, pusing balik. Kalau pergi terus sial. Sial betul lah orang tu. Kan? Jalan ni daripada KL nak sampai Perlis tinggal 10 km lagi tuan-tuan. Kan? Biawak melitas. Balik semula. Tak ke bodoh ke. Kan? Itu kejahilan. Dia panggil perkara khurafat. Kan? Bukan burung, bukan biawak yang membuatkan orang itu sial. Baik buruk, semuanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kuasa izin Allah Ta'ala. Perkara baik dengan izin Allah,
keburuk pun jadi dengan izin Allah, bukan dengan kuasa atau izin makhluk. Maka disunatkan antaranya solat. Kalau tak tahu pukul berapa nak keluar, esok nak keluar pukul berapa, buat solat istikharah. Istikharah ni bukan nak pilih bini, nak pilih kerja, nak pilih sebagainya. Nak pilih waktu berjalan pun disunatkan solat istikharah. Allah akan beri panduan kepada kita untuk perjalanan kita. Boleh juga sunat solat safar, solat musafir. Solat sunat 2 rakaat je sebelum musafir. Allahu Akbar, sunat depan. Tu antara ikhtiar keselamatan kita, minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, salah satu perkara yang disunatkan oleh Nabi SAW tapi ditinggalkan oleh sebagian orang ialah mengerjakan solat atas kenderaan bagi musafir. Kita takkan sembahyang. Kita tak pernah buat kan, jadi pelik dah sembahyang atas kereta kan. Sekarang ini jarang sekali anda melihat orang yang mengerjakan solat sunat dalam kapal terbang atau pengantar yang lain. Kapal terbang okey lah. Sunat kan, sembahyang sunat. Nabi SAW suka melakukannya atas kenderaan yang unta. Dalam hal ini tidak ada keharusan menghadap ke arah kiblat musafir yang mengerjakan solat sunat atas kenderaan, kesusahan untuk melakukannya. Tapi kita mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, kalau dalam kenderaan sekalipun, ketika takbir ihram itu wajib kita menghadap kiblat. Carilah kiblat. Kalau kita boleh buat dalam kapal terbang sebagainya. Takbir ihram kita hadap kiblat and then kita duduk balik. Yang macam biasa. Contohnya orang kata ulama itu solat hormat waktu. Okey. Baik tuan-tuan. Okey, saya rasa cukup sekadar itulah. Sebab nak panjang lagi tuan-tuan. So, hari ni berapa bulan? 22. 3 bulan, 10, 24. So, bulan depan kita sambung ketika singgah di tempat rehat, RNR dan sebagainya. Panjang ni, pasal panjang sangat. Okey. Allah Ta'ala alam. Ada soalan tuan-tuan? InsyaAllah kita kongsi sama.